Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada ISM Usuluddin Semester 7 akan membentangkan mengenai subjek Pemikiran Islam Semasa USI 31702 yang bertajuk Hasan Al-Banna. Kami dipimpin oleh Prof. Madya Dr. Ahmad Bazli bin Syafi'i. Antara ahli kumpulan kami ialah Fatin Nur Ayu Nabila binti Roslan, Nur Arifah Umairah binti Osman, Atirah binti Muhammad Hafiz, Hazikah binti Khairun Nasir dan Nur Ashiki binti Omar. Saya Nur Arifah Umairah binti Osman, nombor metrik 049927 akan membentangkan mengenai pengenalan. Kewujudan mengenai kebangkitan semula Islam atau lebih dikenali sebagai revivalisme dalam Islam adalah tuntutan dari sejarah lampau bagi umat Islam terdahulu. Berlakunya pengaruh antara Islam dan budaya-budaya masyarakat sekeliling adalah perkara yang tidak dapat dielakkan. Seperti yang kita tahu, bila berlakunya pengaruh dan budaya-budaya luar, ianya akan datang dalam dua perkara. Yang pertama dari segi positif dan yang kedua negatif. Pembangunan ihsan dalam Islam merupakan penyumbang besar dalam kebangkitan semula Islam. Usaha ke arah mencapai matlamat tersebut menjadi agenda berterusan yang boleh dicapai dalam pelbagai bentuk kaedah, terutamanya dalam penulisan. Oleh itu, Hasan Al-Banna menggunakan segala kudrat, bakat dan keupayaannya dalam penulisan untuk menyampaikan dakwah, kerana dengannya ummah mampu merujuk kepada perkara yang dilontarkan. Selain penulisannya, beliau turut memberikan sumbangan besar dalam pelbagai perkara yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Ayu Nabilah binti Muhammad Roslan, nombor metrik 050928. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang, sejarah dan juga pendidikan Hasan Al-Banna. Sejarah Hasan Al-Banna, nama Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna atau dikenali sebagai Hasan Al-Banna. Lahir di kota Mahmudiyah, iaitu sebuah kota kecil di Buhairah pada 14 Oktober 1906. Hasan Al-Banna ni dilahir daripada keluarga yang terhormat dan juga dibesarkan dalam suasana keluarga yang taat. Ayahnya Syekh Ahmad bercita-cita untuk menjadikan Hasan Al-Banna ni sebagai seorang pejuang. Bapanya memang perhatikan sungguh-sungguh perkembangan Hasan Al-Banna ni dalam menghafaz Al-Quran, dan juga bapanya mengajar ilmu-ilmu berkaitan agama seperti sirah nabawi, usul fiqh, hadis dan juga bahasa Arab. Bukan itu sahaja, bapanya juga turut mengajarkan ilmu dan juga amal agar Hasan Al-Banna ni dia dapat memberi komitmen terhadap perlakuannya dan juga kepribadiannya tersibrah dengan nilai-nilai agama. Seterusnya mengenai pendidikan Hasan Al-Banna. Yang bertanggungjawab terhadap pendidikan Hasan Al-Banna ni ialah bapanya sendiri, iaitu Syekh Ahmad. Sejak kecil lagi, bapa beliau ni telah mendorong Hasan Al-Banna ni menghafaz Al-Quran dan juga membaca buku-buku agama di perpustakaan milik bapanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Hazikah binti Khairun Nasir, nombor metrik 049791. Saya akan membentangkan persoalan kajian. Persoalan yang pertama adalah, apakah 10 prinsip utama dakwah Hasan Al-Banna? Yang kedua, bagaimanakah pendekatan Hasan Al-Banna dalam agenda pembangunan insan terhadap Ikhwanul Muslimin dan masyarakat Muslim? Yang ketiga adalah, apakah usaha-usaha Hasan Al-Banna terhadap pemikiran politik di Mesir? Seterusnya, objektif kajian. Objektif yang pertama, kajian ini dapat menambah pengetahuan kami tentang 10 prinsip utama Hasan Al-Banna dalam berdakwah kepada masyarakat Mesir. Yang kedua, kajian ini memperkenankan kepada kami mengenai pendekatan Hasan Al-Banna dalam agenda pembangunan insan terhadap Ikhwanul Muslimin dan masyarakat Muslim. Dan yang ketiga, kajian ini mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang usaha-usaha Hasan Al-Banna terhadap pemikiran politik di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atirah binti Muhammad Hafiz, nombor metrik 050078. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan ahli kumpulan saya, iaitu saya akan membentangkan berkaitan dapatan kajian dan metodologi kajian. Dapatan kajian yang saya perolehi
ada 3, iaitu pertama 10 prinsip dakwah, yang kedua cara pendekatan dalam pembangunan insan terhadap ikhwan al-muslimin dan masyarakat muslim, dan yang ketiga usaha-usaha Hasan al-Banna terhadap pemikiran politik di Mesir. Saya telah memilih 4 daripada 10 prinsip utama dakwah Hasan al-Banna, iaitu yang pertama perpaduan ummah, yang kedua persetujuan tentang perkara-perkara asas, yang ketiga mengandaikan. Yang pertamanya ialah anda yang mungkin salah dan bukan saudara se-Islam anda. Hal ini amat dititikberatkan oleh beliau ketika mana orang Muslim mengajukan pendapat atau berdebat dengan saudara Islam yang lain. Okey, yang keempat pula ialah adab-adab dalam perselisihan pendapat. Beliau amat mementingkan adab-adab kerana dalam Islam sendiri adab terhadap semua benda itu ada. Contoh, adab terhadap Tuhan, adab terhadap manusia dan adab terhadap alam. Okey, yang kedua, cara pendekatan dalam pembangunan insan terhadap ikhwan muslimin dan masyarakat muslim. Kepada golongan ataupun ahli ikhwan muslimin, beliau telah menubuhkan usrah, iaitu yang pertama antaranya ialah nizam usrah. Usrah ini dianggotai oleh 7 sehingga 10 orang ahli secara bergilir dan dilakukan di rumah ahli usrah secara bergilir. Intipati amalan usrah mereka ini adalah hafalan ataupun bacaan Al-Quran, wirid dan zikir. Okey, yang kedua pula ialah pembangunan insan masyarakat muslim di Mesir. Pada masa itu terdapat 2 tahap, iaitu ekonomi dan sosial. Pada tahap ekonomi, beliau telah menubuhkan kilang-kilang tekstil dan syarikat perniagaan serta syarikat pengiklanan. Hal ini secara tidak langsung memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat Mesir pada ketika itu. Okey, tahap sosial, beliau juga telah menubuhkan sekolah dan pusat perkhidmatan kesihatan. Okey, yang ketiga, usaha-usaha Hasan al-Banna terhadap pemikiran politik di Mesir. Yang pertama, menghapuskan kelompok yang mencuba untuk memecah belahkan umat seperti golongan penjajah. Yang kedua, menambah kuantiti tentera Islam dan membangkitkan semangat mereka. Dan yang ketiga, mengeratkan hubungan diplomasi antara negara-negara Islam. Okey, kami telah memilih metodologi kajian secara kaedah kualitatif kerana hal ini lebih mudah berkaitan dengan penulisan ilmiah dan menjadikan ia sebagai rujukan utama kami. Kami telah melayari internet kerana disebabkan pergerakan yang sangat terhad disebabkan oleh wabak penyakit COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashikin binti Omar, nombor metrik 051007. Okey, secara kesimpulannya, Hasan al-Banna merupakan tokoh dan da'i pejuang yang bergerak melalui proses tarbiyah, yakni pendidikan serta gerakan-gerakan dakwahnya. Okey, gerakan Islam sendiri merupakan bentuk lembaga dakwah bagi umat Islam Mesir khususnya dan dunia umumnya, sehingga umat Islam memiliki kualiti dan kuantiti sumber daya manusia dan kemandirian dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik serta dalam bidang pendidikan. Sehingga dengan gerakan ini, umat Islam memiliki satu kekuatan yang penuh untuk menjawab segala tantangan yang ada. Agar terhindar dari pengurusan nilai yang tidak sesuai dengan syariat yang ada. Yang kedua ialah Hasan al-Banna mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai wadah dakwah dan tarbiyah umat Islam bertujuan untuk mengembalikan harakat dan martabat umat Islam di dunia melalui proses tarbiyah yang dikonsep oleh Hasan al-Banna itu sendiri. Yang ketiga ialah Hasan al-Banna dengan dakwahnya juga menyapa manusia yang beragam intelektual. Beliau memiliki sifat-sifat luhur, mengumpul pada dirinya ilmu-ilmu ulama, kezuhudan para zahid, ketakwaan orang-orang yang bertakwa, dan pengalaman para politikus, kecerdasan para pemimpin, keahlian para sosiologi dan sikap bijak para pendidik. Yang keempat ialah Hasan al-Banna menjelaskan cara untuk menyerukan persatuan dan meninggalkan konflik politik. Beliau juga menyerukan penerapan nilai-nilai Islami, menerangkan hubungan antara agama dengan politik dan melakukan reformasi dalam dakwah Islam. Akhir sekali ialah 3 elemen pembangunan insan yang dilontarkan oleh Hasan al-Banna mengambil kira semua aspek tabiat manusia.
Dan inilah kejayaan Ikhwanul Muslimin yang ditubuhkan sejak ke hari ini. Mereka begitu istiqamah dalam segenap aspek kehidupan mereka, walaupun mereka ditangkap, walaupun mereka dipenjarakan, walaupun mereka digantung sampai mati dan sebagainya. Ini kerana apabila semua elemen yang disebutkan dapat dijayakan dalam diri seseorang individu, terutamanya yang Muslim, maka tidak mustahil mereka akan mencapai sebaik-baik umat. Seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat 110 surah Ali Imran yang bermaksud, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan buat manusia sejagat, menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam.